Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Subjek Dirasah An-Nasiyah, teks Mughni, dan daripada matan Minhaj juga kami akan menerangkan tajuk berkenaan dengan Babul Ghusli ataupun bab mandian. Mandian ni boleh kita kategorikan sebagai mandi wajib lah. Untuk bagaimana cara dia yang telah ditetapkan dalam mazhab Syafi'i khususnya. Dalam matan Minhaj sebut ta'mimu sya'ri, menyampaikan air pada sya'ri, daripada rambut ataupun bulu-bulu. Jadi secara zahirnya rambut dan bulu itu kita kena ratakan, sampaikan air pada setiap daripada celah rambut, terusnya daripada kulit-kulit, seterusnya kita kena sampaikan air juga disebut daripada batin, yakni kalau kita tak nampak. Adapun disebut dalam Mughni menyebutkan bahawasanya sehingga lubang telinga yang secara zahir ini merupakan anggota zahir yang perlu kena air ketika kita melakukan mandi wajib. Dan itu kalau jika tak kena maka tak sah mandi wajib itu. Wa basyiri, yakni kulit-kulit perlu ratakan air ini semua kulit. Seterusnya dalam matan Minhaj menyebutkan ada satu faedah bahawasanya kalaulah hidung kita ni terputus, maka kena juga air ke dalam rongga, ataupun hidung kita daripada mas, kita gunakan mas, maka perlu juga sapukan, ratakan air, ataupun terpotong kerana ada satu peristiwa pada zaman Nabi. Dan menjadi satu khilaf antara ulama berkenaan dengan kita nak ambil wudu dulu ke ataupun kita nak mandi wajib dulu. Itu menjadi perbahasan di kalangan ulama kita, di kalangan ashab Syafi'iyah. Dalam matan Minhaj menyebut ataupun dalam matan Mughni menyebut Asy-Syaikhani, maka kalau Asy-Syaikhani merujuk kepada Al-Imam Nawawi dan Imam Rafi'i di sisi mazhab Syafi'i, di segi fiqh lah. Dan banyak lagi perkara yang disebutkan di dalam matan ini, tapi apa yang kesimpulan yang boleh dapat saya buat daripada tajuk tugasan pada kali ini adalah kita perlu untuk menjaga anggota-anggota zahir dan batin yang mana wajib kita sampaikan air supaya mengesahkan kita punya ibadat, iaitu melakukan mandi ataupun mandi wajib. Jadi sekian saja daripada saya, akan disambung oleh pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jadi kita teruskan lagi pada perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan teks kitab Mughni, iaitu summa ba'dal wudu'i ta'ahudu ma'atifihi. Dekat sini kita ambil mafhum dia saja atau istilah fiqh dia saja. Istilah fiqh yang terdapat daripada teks bahagian saya adalah muttafaqun alaih. Yang pertama, muttafaqun alaih di sini bermakna merujuk kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebabnya dia telah menakalkan satu hadis. Kemudian li musannif ni merujuk kepada Imam Nawawi lah yang mengarang matan Minhaj. Seterusnya Syekhuna di sini merujuk kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Syekh pada Syekh Khatib Syarbini. Yang seterusnya qil merupakan pandangan yang lemah, atau kita kata sebagai qala ba'duhum, bahagian daripada mereka. Seterusnya hukum fiqh yang terdapat antaranya adalah disunatkan untuk mandi wajib itu kita meneliti setiap lipatan tu, iaitu dengan kita bersungguh-sungguh gosok atau dan sebagainya. Tempat-tempat yang payah untuk air sampai, dengan cara kita mengambil air tapak tangan, kemudian kita mengenakan air itu pada tempat-tempat lipat seperti ketiak, celah ni, telinga dan sebagainya. Okey, seterusnya kepada bahagian teks wa tutbi'ul mar'atu ghairul muhrimati wal muhiddati li haidhin. Bagi teks ini antara istilah fiqh yang terdapat dalam sini adalah Syaikhan di sini merujuk kepada Imam Bukhari dan Muslim, bukan Imam Nawawi dan Rafi'i. Sebab selepas daripada Syaikhan itu dinukilkan akan dia hadis daripada Syaikhan, iaitu Imam Bukhari dan Muslim, menunjukkan bahawa hadis itu adalah hadis sahih. Dan seterusnya fit tanqih ini adalah kitab At-Tanqih fi Syarhil Wasit, iaitu kitab salah satu daripada kitab Imam Nawawi rahimahullah taala. Seterusnya hukum fiqh dalam ni, sunat bagi perempuan yang sudah suci daripada haid atau nifas untuk sapukan kapas yang telah dilumur pada kapas itu minyak wangi atau wangian kasturi. Sapu pada faras dengan tujuan untuk mewangikan selepas daripada mandi wajib. Yang seterusnya makruh jika kita tinggal lah. Bila sunat kat sini makruh tinggal, sebab sini sunat muakkad.
Yang seterusnya haram pula bagi perempuan yang dah putus atau suci haid daripada nifas ni. Bagi perempuan yang berihram ataupun yang dalam iddah, iaitu dalam iddah talak bain ataupun kematian suami. Sebab mereka ini dilarang daripada memakai wangi-wangian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentang intipati sisi penting berkenaan dengan hukum fiqh yang didapati pada teks yang telah saya terjemahkan. Antara hukum fiqh yang didapati antaranya adalah haram mengenakan bau-bauan dengan pelbagai jenis bau-bauan itu, iaitu minyak wangi pada tempat keluarnya darah haid, darah yang masih mengalir bagi perempuan yang dah mengalami haid. Dan kalau darah itu dah kering, perempuan itu boleh membersihkan tempat keluar darah dan untuk tujuan menghilangkan bau, dan juga boleh mengenakan minyak wangi atau bau-bauan pada tempat tersebut selepas membersihkan darah itu. Dan ia diharuskan berdasarkan satu pandangan yang kuat. Perempuan yang istihadah pula tidak boleh mengenakan bau-bauan seperti minyak wangi kerana ia memudaratkan, dia menajiskan. Apabila ia bercampur dengan darah yang masih keluar itu, dia bersifat menajiskan dan hanya wajib perlu membasuhnya. Selain itu juga tidak sunat untuk memperbaharui mandi, tapi berbeza dengan wuduk, sunat memperbaharui wuduk dan dikurniakan 10 kebaikan bagi pelaku orang yang memperbaharui wuduk itu berdasarkan hadis. Seterusnya, sunat memperbaharui wuduk ini setiap kali sebelum mendirikan solat, dan ada satu pandangan yang lemah, tidak sunat memperbaharui wuduk dengan maksud kat sini apabila bukan pada awal waktu solat. Jadi tidak perlu memperbaharui wuduk. Selain itu, disunatkan juga memperbaharui wuduk sebelum menyapu khuf. Dan juga kalau ada kecederaan atau seumpamanya pada anggota wuduk itu akan diganti dengan tayamum. Tayamum itu sebagai ganti kepada wuduk. Di setakat itu saja daripada saya. Hadza faqad minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini saya akan merumuskan berkaitan dengan tajuk yang saya kaji. Berkaitan dengan tajuk yang saya kaji, kita dapat rumuskan bahawa hukum fiqh yang terdapat dalam matan ini, yang pertama, makruh mandi dalam air yang bertakung. Bagi makruh air yang bertakung, kita mandi kerana menyebabkan air itu akan bertukar kepada air mustakmal kalau air itu tidak mencukupi 2 qullah. Jadi kalau cukup 2 qullah, maka dibolehkan. Yang kedua, wajib meratakan air ketika mandi wajib kerana itu adalah satu rukun daripada mandi wajib. Yang ketiga, sunat menggunakan air yang sedikit untuk berwuduk untuk mengelakkan daripada pembatiran. Dalam buku ini juga dijelaskan bahawa disunatkan untuk kita menggunakan cupak atau sesuatu untuk mengukur air ini supaya air yang kita gunakan itu tidak dibazirkan ketika berwuduk atau mandi wajib. Ini mandi junub. Yang seterusnya, yang terakhir, harus bagi orang yang berjunub mandi terlebih dahulu sebelum bercukur. Kerana Imam Nawawi telah berkata dalam kitabnya, kitab Ihya, yang berkata, dia tidak sepatutnya seorang itu mencukur atau memotong atau mengeluarkan darah atau menunjukkan sebahagian daripada dirinya ketika orang itu dalam keadaan berjunub. Apabila kembali sebahagiannya, kembalinya ke tempat asal kepadanya di akhirat, dan pulang ia sebahagian yang dipotong tadi dikira masih berjunub. Jadi jelas bahawa kita sebelum untuk meratakan mandi junub, kita haruslah meratakan dahulu sebelum memotongnya, kerana ia adalah salah satu daripada anggota yang mesti dikenakan air mandi wajib. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.